Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, assalam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya, kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat kebaikan dan juga manfaat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, secara peribadinya juga saya mengucapkan terima kasih terutama pada Abang Mat lah yang WhatsApp saya pada pagi tadi. Ibarat pucuk dicita ulam mendatang. Dia kira gitulah. Saya pun terkejut sebenarnya sebab Selangor ni kebanyakannya tak ada kuliah kan. Tiba-tiba Masjid As-Salam ni macam berani mati juga ni. Special lah. Alhamdulillah. Jadi saya pun terus ambil lah jadual malam ni. Hari ni hari Selasa. Minggu pertama sepatutnya saya di Seksyen 27, tapi ialah kuliah pun tak ada lagi. Jadi apa pun, sebenarnya Allah yang mengatur segala-galanya. Benar ya Allah. Dengan izinnya juga, insya-Allah. Jadi apa pun sepatutnya kita meneruskan budaya ini yang telah lenyap hampir setahun yang lepas. Bulan Disember ni genap setahun Covid menyerang dunia ini. Dan saya tengok tadi viral juga di Facebook, punya orang kata keinginan khususnya rakyat di negeri Selangor ini sampai buat undian hari ini, petition lah, buat undian buat siapa yang setuju dan tak setuju kalau masjid dibuka segera di negeri Selangor. Jadi keputusan ni saya tengok 96% bersetuju lah. Sangat bersetuju. Sangat bersetuju.
Kan, mungkin yang 4% tu dia ada alasan dia tersendirilah. Jadi apa pun sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni saya cuma nak share sedikit ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ucap terima kasih juga pada semua yang bersama malam ni secara online melalui Facebook Masjid As-Salam dan juga live melalui audio kuliah yang saya buat pada malam ni. Alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut secara ringkasnya pada malam ini, apabila kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita kena ingat secara asasnya Allah ciptakan kita sebagaimana firman Allah yang biasa dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi ini kita kena kenal asas basic kenapa Allah menciptakan kita. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita mengabdikan diri. Abdi ini bahasa Arab, Melayu sebut hamba lah. Menghambakan diri. Maknanya dari hujung rambut sampai hujung kaki, segala-gala jasad roh kita ni 100% kita serahkan semula kepada Allah dengan menurut segala arahan, titah perintah, larangannya kita tinggal, arahannya kita buat. Itu dipanggil mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu asas. Maknanya bila kita berjalan, bernafas, setiap hari kita kena ingat, aku ni hamba Allah. Aku ni makhluk yang Allah buat, yang digelar hambanya. Jadi bila hamba, kita ada tugasan. Kan, bukan seronok-seronok begitu aja, tapi ada benda yang kita kena selesaikan, yang kita kena susun dengan baik, yang kita kena buat dengan elok, supaya penamatnya kita besok dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sebab kita diingatkan oleh kata-kata hukama, di mana mereka menyebut Allah Ta'ala tidak melihat pada hari lahir manusia, tetapi Allah akan tengok hari mati kita. Hari kita lahir dulu Allah tak pandang lah. Baby yang lahir ni Allah tak tengok. Tak tengok dengan makna sebab tak ada dosa. Baby kan, baik dia lahir dari perut orang Islam ke, perut orang bukan Islam ke, ceritanya baby ni tak ada dosa. Allah tak pandang pun hari lahir kita. Makna Allah tak heran kita lahir ni daripada perut mana pun, baby itu asasnya fitrah, tidak ada dosa. Tapi yang Allah nak tengok ending, penamat, pengakhiran kematian kita besok. Sebab itu ada orang yang hidupnya baik dan matinya baik. Na'udzubillah, ada orang yang hidupnya baik tapi matinya tidak baik. Na'udzubillah. Ada orang yang hidupnya jahat, matinya jahat. Na'udzubillah juga. Tapi ada orang Allah pilih matinya, hidupnya jahat tapi matinya baik. Dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ingat, yang kita nak kena jaga ialah perjalanan menuju pengakhiran itu. Saat-saat akhir kematian kita. Jadi sebenarnya saya nak sebut malam ni 3 benda yang kita kena cari atas dunia ni.
3 benda ni kena cari sampai dapat. Kalau tak dapat 3 benda ni tuan-tuan, kita akan jadi manusia yang rugi. Kita akan jadi manusia yang ialah perjalanan hidupnya tak berapa nak comel walaupun dia seorang muslim. Yang pertama, kita kena cari rahmat Allah. Yang kedua, saya sebut dulu. Yang kedua, kita kena cari redha Allah. Dan yang ketiga, kita kena cari keampunan Allah. Ini 3 benda asas, kata ulama, yang kita kena cari dalam hidup. Pertama, mencari rahmat Allah. Apa dia rahmat? Rahmat ni bahasa Arab, rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bahasa Arab. Melayu kita pun sebut rahmat. Tapi saya lebih suka mendefinisikan atau menterjemahkan rahmat ini dengan kefahaman yang lebih meluas. Rahmat ni kita boleh sebut rahmat Allah. Rahmat ni boleh maksud juga kasih sayang Allah. Rahmat ini juga boleh masuk dengan anugerah Allah, pilihan Allah. Itulah rahmat. Kita dalam hidup ni tuan-tuan kena cari kasih sayang dia. Sayang Allah tu kita nak. Bahasa mudah dia, aku hidup ni aku nak Allah sayang aku. Itu bahasa mudah. Rahmat Allah tu kita nak. Sebab itu hidup ni ada 1001 masalah. Kan? Macam-macam masalah. Yang COVID, yang sakit jantung, yang gout, yang masalah rumah tangga, masalah laki-laki, masalah bini, masalah anak, masalah negara, masalah ekonomi. Takkan selesai lah sampai kita mati besok. Tetapi kena ingat, kok mana pun kita ada Allah. Itu untungnya orang Islam. Kita ni ada Allah Ta'ala yang dengan Allah pesan pada kita, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus harap. Kadang ada orang dia fras, kecewa. Kalau teruk sikit dia panggil fras menongging. Itu putus cinta punya hal lah tu. Kan? Fras. Kita ni kecewa boleh, tapi jangan berlebih sangat. Sebab Allah ada dengan kita. Kita nak kecewa kok mana sebenarnya? Bila Allah kata, jangan kamu putus harap dengan rahmat aku. Rahmat Allah terlalu luas. Jadi apa hal pun Allah ada. Jangan main-main tuan-tuan. Saya share, saya sebut dah dalam kuliah sebelum ni pun. Sebab saya sepanjang PKP, sejak 18 Mac dulu sampailah bersambung PKPP, bersambung pula PKPB di Selangor wilayah ni. Tiap-tiap hari saya buat kuliah. Setiap hari. Secara live lah. Sebab tak boleh ke surau masjid kan. Patut malam ni kuliah live saya 8.45 malam. Tiap-tiap malam. Kecuali malam Jumaat kita buat baca Yasin live juga. Sabtu Ahad saya cuti ya. Penceramah pun nak rehat agak. Kan? Jadi mula-mula PKP tuan-tuan, kalau ingat, semua orang panik. Sebab tak boleh bergerak, tak boleh keluar, tak boleh bekerja, kena berhenti kerja. Orang kata sumber pendapatan tersangkut. Semua orang bercakap soal pendapatan terjejas, tapi tak ramai orang nampak antara yang terjejas sumber pendapatan ialah ustaz. Orang tak perasan.
Kan orang nampak peniaga kecil, ya tak apalah yang tu kan, orang berniaga pasar malam lah, tak apalah. Tapi tak ramai orang perasan yang ustaz pun sebenarnya sangkut juga. Sebab terutama kami yang ustaz yang tak ada berniaga, yang tak ada kerja lain. Ada ustaz yang penasihat syariah bank kan, adalah gajinya. Macam kami yang hari-hari kuliah masjid sampul surat ni bukan sampul surat, sagu hati tu, cash on delivery tu kan. Jadi memang tak ada lah. Sampaikan orang rumah saya kata, bang macam mana kita ni, duit tabung simpanan ada lah, memang kita ada tabung kan. Tabung pun berapa lama boleh bertahan. Orang perempuan kan dia cepat susah hati kan, dia mikir banyak benda. Orang lelaki dia mikir satu benda je. Orang lelaki ni dia malas nak remeh-temeh. Pergi beli bawang 2 minit dia balik. Beli bawang sekilo bang, alright, balik 2 minit. Sekilo tu 10 biji, 2 biji boleh pakai. Orang lelaki punya hal. Sebab dia malas mikir. Dia tak pilih, dia sodok aje, bungkus-bungkus sekilo balik. Betul tak? Orang perempuan pilih bawang setengah jam tu kan, sambil membawang. Sambil membawang. Ni dengar dia orang perempuan marah dia. Kan? Ya, dia pilih satu-satu, dia tengok hitam-hitam letak tepi, ambil yang betul-betul elok. 20 minit pilih bawang. Orang lelaki tak ada pasal macam tu. Kan? Sebab orang lelaki ni dia nak cepat. Dia tak ada mikir banyak benda. Sebab itu orang lelaki bila dia buat satu benda, dia hanya fokus benda itu aja. Dia tak akan buat kerja lain. Tapi hebatnya makhluk yang bernama wanita ini, dia boleh buat banyak benda dalam satu masa. Perhati tengok mak kita, bini kita, perhati tengok. Dia masak nasi, selagi dia pergi potong sayur. Ni nasi dah jerang, sayur pula. Lepas lagi dia tumis bawang, lepas tu dia pergi basuh baju pula. Semua kerja dia boleh buat serentak. Orang lelaki suruh masak Maggi, dia tunggu depan Maggi tu sampai siap. Dia tak boleh fokus ke tempat lain. Kalau tengah masak Maggi, bini kata bang tolong betul langsir kat depan, rentung Maggi tu kan, dia terlupa. Itu orang lelaki. Jadi sebab itu orang perempuan ni kadang dia memikir kan. Orang masa kata bang macam mana bang PKP ni, kuliah tak ada langsung, sumber tak ada. Saya kata tak apalah yang Allah ada. Saya jawab memang confident gila tu. Padahal kita jawab tu pun mulut aja nak bagi sedap kan. Hati ni pun goyang juga sebenarnya. Tapi bila saya letak betul-betul, tak apa yang Allah ada, jangan risau. Allah ada, saya kata. Rezeki semua dia atur, PKP ke apa, Covid ke, dia atur semua. Memang saya confident betul kan. Akhirnya apa jadi? Sepanjang tempoh berapa bulan PKP tu kan, 6 bulan macam tu, kalau saya jumlahkan ni minta maaf sebutlah no, katalah saya kuliah sebulan hari-hari biasa, ni contoh, amount tu jangan diiyakan sangat ni contoh aja. Katalah sebulan saya kuliah dapat 5,000 sebulan, contoh ya. Amount tu jangan dipikir, itu abaikan ajalah, contoh. Tapi masa PKP yang saya tak ada kuliah, saya dapat pendapatan 2 kali ganda. Pening saya fikir pun pening, bukan 2, saya rasa 3 kot. Hampir 2-3 kali ganda tuan. Saya pun termenung, mana datang duit. Anak murid transfer satgi surau ni bagi one off, ustaz minta nombor akaun kan. Lepas tu hak ni pula geng muslimat, geng datin, geng itu, geng ini, yang tak tahu siapa orang. Tu saya kata, kita ni selama kita yakin yang Allah itu ada dan kita percaya dengan dia, beriman, dan kita yakin rahmatnya sangat luas, tak ada apa yang kita nak kena risau, nak kena susah hati. Tak ada sebenarnya. Kan, kecewa, beria benar, sikit-sikit kecewa dah lah, jangan beria sangat kan. Memanglah itu perasaan, bergaduh dengan bini kecewa sikit, itu biasa. Jangan melarat sampai nak bercerai, tak usah lah kan, sampai tak boleh berunding. Jangan. Kita ada Tuhan, kita ada Allah. Jadi ingat, nombor 1 kita cari rahmat Allah, kasih sayang dia. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis,
Nabi kata apa? Nabi kata antara tanda rahmat Allah itu ialah binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Itu tanda rahmat Allah pada makhluk. Singa yang ganas, beruang yang ganas, harimau dan sebagainya, belum ada sejarah dia lahir anak dia ditelan anak dia balik, tak ada. Harimau yang ganas tetap mencari kijang dan pelanduk. Beruang tetap cari makanan dia juga, dia takkan telan anak dia sendiri, sebab Allah campak rahmatnya di situ. Itu penting rahmat Allah. Dan sebenarnya tempat yang paling banyak rahmat turun atas muka bumi ialah masjid, rumah Allah. Sebab itu memang sedih tuan bila kan macam ni jadinya. Lepas tu tak boleh kuliah bagai. Memang sedih sangat sebenarnya. Kita rasa ya Allah, apa hukuman ya Allah nak tarbiyah kita ni? Apa benda Allah nak ajar kita ni kan? Jadi dek kerana Covid semua jahanam habis. Walaupun Covid ni masih dalam kajian, entah orang cipta ke macam mana ke, wallahu alam, tak tahulah. Tapi sampai Mekah pun tak boleh buat apa dah. Dah tutup. Ni pun baru buka balik, baru nak boleh pergi, tu pun syarat dia sangat ketat. Kalau orang Saudi sendiri pun tuan-tuan, dia nak pergi umrah, dia kena daftar dalam apps. Kerajaan Saudi dia buat satu apps, dan apps ni, aplikasi ni kena register, adalah syarat semua. Lepas tu letak tarikh berapa hari bulan kita nak buat umrah tu, pukul berapa, lepas tu submit. Kalau lulus baru boleh masuk Masjidil Haram, tunjuk aja apps tu yang kita dah lulus. Itu untuk orang Saudi lah. Untuk kita ni tak tahu macam mana prosedurnya lagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Rindu tuan, rindu nak pergi Mekah kan. Saya hari-hari update dalam Facebook. Siapa yang follow Facebook saya, dia akan tahulah. Tiap-tiap pagi saya akan masuk mutiara-mutiara kata-kata hikmah. Padahal kata hikmah tu bukan saya reka sendiri, saya pun copy and paste saja. Orang panggil copy paste. Saya ada satu dalam Telegram tu, satu apa dia panggil, saya subscribe satu channel yang mutiara kata. Dalam tu semua mutiara kata yang indah-indah. Contoh macam tu hari yang banyak orang share, saya tengok, saya perhatikan orang share benda tu, orang share balik. Ditulis perempuan kena jadi seperti matahari, jangan jadi seperti bulan. Maksud dia apa? Kalau jadi macam bulan, orang suka tengok. Orang perempuan dia tak boleh jadi macam bulan purnama. Maksud dia tu jadi perhatian orang. Tapi dia kena jadi seperti matahari, yang bila orang pandang, orang tak tengok dia. Kan cantik kata-kata tu kan. Mana ada orang pergi langut tengah hari buta pergi tengok matahari? Tak ada kerja tuan. Buta mata tak, sakit mata kita. Tapi malam ni kalau ada bulan, orang suka tengok tak, sebab redup-redup, cantik. Cahayanya bersinar elok, tak sakit mata. Orang perempuan dia tak boleh jadi bulan, jangan sokong bulan. Tu mungkin boleh lah. Akbar lah, tu selingan aja. Naik semangat tu. Baik. Baik, nombor satu maknanya rahmat Allah, ya, kasih sayang dia. Biarlah orang tak sayang kita, biarlah. Orang nak kata kita, biarlah. Yang penting Allah kata apa, yang penting Allah sayang aku, sudah. Sampai orang tulis kan, orang tulis, dia kata biarlah semua manusia tak sayang kita, tapi Allah je sayang, cukup lah. Daripada semua orang sayang kita, Allah tak sayang, tak ada apa juga, lagi teruk. Jadi sebab tu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, yang semua yang menonton ni daripada Singapura pun ada. Sebab saya dah hari-hari communicate dengan orang ni. Jadi hari ni yang follow saya di audio kuliah ni mungkin stres sikit lah.
Sebab saya tak baca komen diorang. Kan? Selalu hari-hari saya baca komen diorang, saya sebut nama diorang. Tapi diorang pernah faham. Kalau saya kuliah di seorang masjid, saya takkan sebut nama diorang. Jangan ambil hati lah. Kan? Sebab kita nak raih ke masjid pula. Baik, itu nombor satu secara ringkas. Yang kedua, sahabat muslimin muslimat sekalian, kita nak cari redha Allah. Redha Allah. Redha ni sama lebih kurang macam rahmat juga. Maknanya Allah suka dengan kita. Kita nak Allah redha. Sebab bila Allah redha, kita akan dapat masuk syurga. Itulah doa yang berbuih-buih Tok Imam baca malam tarawih. Walaupun tarawih baru ni kita jadi Tok Imam. Baru padan dengan muka kita. Kan? Masa dulu kutuk Tok Imam. Kutuk Tok Imam ni lambat lah, baca terhegih, aku dah mengantuk kan. Macam-macam, panjang lah itulah ini. Tahun ni Allah angkat darjat kita daripada makmum terus jadi imam satu. Baru tahu rakaat pertama Inna A'taina, rakaat kedua Qul Huwallah. 8 rakaat itu je surahnya. Sebab dah tak tahu apa nak baca. Kan? Sampai ada tok laki baca kuli apa liila fi quraish, liila fi quraish, itu pun pendek agak. Sampai bini dia kata, "Ustaz, suami saya nak jadi orang Quraisy dia," kata. Asyik itu je dia baca. Kan? Baru kita tahu payah jadi tok imam yang buat main. Jangan di imam marah tok imam tu, kesian kat imam. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, tiap malam tarawih kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu redha tu. Ya Allah, kami minta, kami mohon redha Engkau kepada kami dan syurga. Kita minta supaya Allah redha dengan kita. Maksud redha tadi, Allah sayang dengan kita, Allah setuju dengan kita, Allah suka dengan kita, Allah seronok dengan kita. Macam tu. Bila Allah redha, barulah wal jannah, baru ada peluang masuk syurga. Sebab kita ke syurga dengan rahmat dan redha Allah. Itu yang Rasulullah pernah sebut kan. Kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan hebatnya amalan yang kamu buat. Nanti ada orang salah faham pula. Dia kata, "Ustaz, kalau macam tu tak payah semayang, tak payah beramal, sebab kita masuk syurga bukan kerana amalan, tapi kerana rahmat Allah." Dah, kena beramal. Sebab itu perintah dia. Dengan kita semayang, dengan kita puasa, haji, umrah, maka di situlah nanti datangnya redha Allah. Tapi poin utama masuk syurga bukan amalan, tapi redha dan rahmat Allah. Kalau poinnya amalan, macam mana orang yang bunuh 100 orang zaman Bani Israel dulu, sampai bila dia mati dah bertaubat, dia bunuh lagi cukup 100. Lepas tu dia bertaubat dan nak pergi tempat kampung yang dikatakan untuk dia bertaubat itu, meninggal tengah jalan. Malaikat rahmat, malaikat azab berebut. Itu hadis sahih tuan. Nabi kata malaikat berebut. Malaikat azab kata, roh dia aku punya, aku nak hantar masuk neraka sebab dia dah bunuh 100 orang. Malaikat rahmat pula kata, tak, ini roh aku punya pula sebab dia dah bertaubat. Malaikat pula bergaduh pasal mamat tu seorang. Akhirnya Allah kata pada dua malaikat tadi, qisu ma baina fil ard, tolong sukat jarak dia mati itu di mana. Kalau dia mati itu dekat dengan tempat dia bunuh orang ke 100 tadi, hantar pergi neraka. Tapi kalau dia mati lebih dekat dengan tempat dia kampung nak bertaubat, bawa dia pergi syurga. Dan dikatakan dalam riwayat, lebih dekat sejengkal sahaja. Beza jarak tu sejengkal saja. Sejengkal dia jatuh mati itu lebih hampir dengan kampung nak pergi bertaubat. Allah kata, engkau ambil dia, hantar pergi syurga.
bunuh 100 orang dah. Kalau kira amalan, bunuh seorang pun masuk neraka. Tu kalau kira amalan. Tapi dah Nabi kata dengan rahmat Allah. Jadi tu saya kata tadi, usahakan dalam hidup ni kita cari rahmat Allah, redha dia. Dan ingat doa tadi bila kita minta, ya Allah, kami mohon redha Engkau ya Allah. Tapi jangan lupa tuan, kita betul minta Allah redha kat kita, Allah redha kat kita. Tapi ulama pesan, sebelum Allah nak redha pada kita, kita kena redha dengan Allah dulu. Itu kena faham dulu. Ada orang nak redha Allah, tapi yang Allah redha dia tak buat. Saya nak redha Allah tapi semayang tidak, mengaji tidak, kuliah tidak, baca Quran tidak, sedekahnya tidak, arahan Allah tak buat. Mana datang redha Allah? Kita nak redha Allah, kita dulu kena redha dengan apa arahan dia, kena redha dengan apa ketentuan dia. Baru datang redha dia. Dah kalau kita tak redha dengan ketentuan Allah, kan, mana datang redha daripada kita? Kita tak redha dengan dia, macam mana Allah nak redha dengan kita? Jadi sebab itulah tuan-tuan, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, nak cari redha Allah ni ialah atas papernya senang lah. Maknanya buat apa yang Allah suruh, dengar cakap dia, itu aja. Tapi nak dengar cakap dia tu susah sebenarnya. Kan, kita ni macam ni lah, kita nak dengar cakap ustaz dengan nak dengar cakap doktor. Kita lebih percaya cakap doktor, betul tak, daripada cakap ustaz. Pasal kau tak dengar cakap doktor kan mati kita. Pergi cek jantung, doktor kata Haji ni nampak jantung dah makin teruk ni, sumbat banyak, Haji kena jaga pemakanan. Baik doktor angguk, cakap doktor, Haji tak boleh makan ni lemak-lemak, nasi lemak tak boleh, nasi pun kena kurang, telur tak boleh, kolesterol tinggi. Habis saya boleh makan apa doktor? Roti pun tak boleh, kata doktor. Yang boleh kerak roti je. Makan juga kerak roti sebab takut mati. Percaya cakap doktor kan. Baguslah percaya cakap doktor tu. Yang cakap ustaz tak nak percaya pula. Bila ustaz kata buat macam ni masuk syurga, buat macam ni melawan masuk neraka, tak nak percaya. Pasal dia tak nampak kan, syurga neraka tu tak nampak. Cuba kalau Allah bentang syurga neraka depan kita hari ni, saya rasa orang langgar dah arahan KKM, buka semua masjid, taubat semua, kan? Tak kira covid tak covid dah, lantaklah covid tu Ustaz. Kita nak masuk syurga ni, nampak kan? Tapi tak nampak, bidadari pun tak nampak, kebun syurga entah ke mana hala. Entah ya ke tidak ustaz ni katanya. Ustaz pula kena marah. Jadi tuan-tuan, kita ni hidup kena dengar cakap Allah, ikut perintah Allah. Memang kita nak buat kerja-kerja agama ni memang cabaran dia besar, halangan dia banyak. Tuan-tuan ada pengalaman, Abang Mat pun pengalaman puluh tahun kot mengatur kuliah daripada RTM lagi, sampailah surau Al-Islah kan. Okey surau, tak ada masalah no? Lama tak pergi. Jadi sampailah ke Masjid As-Salam, puluh tahun tuan-tuan terlibat mengendalikan kuliah-kuliah ustaz. Ingat tak ada cabaran ke? Macam-macam hal. Tuan-tuan AJK nak menghadap perangai ustaz yang macam-macam hal. Ustaz pula kena menghadap perangai AJK dan anak murid yang macam-macam hal juga. Sama je. Banyak ke tak? Sama kan? Macam-macam karenah nak disabarkan. Bukannya start kereta terus sampai tempat kuliah dah. Macam-macam perjalanan tu, macam-macam halangan ada. Saya pernah kuliah, bukan jauh tak jauh jugalah, sebab saya dah duduk di Sarjana Utama Sungai Buloh. Dah berapa tahun dah saya pindah sana. Jadi masa mula-mula pindah tu, kuliah saya yang berada belah-belah Ceras,
Ceras Perdana, Ceras Bandar Tun Razak. Kebetulan jadual-jadual saya tu semua hari bekerja. Jadi saya pun surrender, saya kata minta maaf, saya kena batal terus, tarik diri sebab tak boleh. Saya nak bersaing, nak pergi kuliah tu sama dengan orang balik kerja. Memang saya tak tahan. Tambah jalan Lok Yu. Kan jalan tu panjang kan, daripada Kuala Lumpur sampai ke Ceras. Jalan Lok Yu itu jalan utama pergi Ceras. Dan saya pernah kena 2 jam setengah daripada rumah nak sampai Ceras Perdana. Berasap dalam kereta tuan. Kan? AJK ni tak larat dah WhatsApp. Ustaz kat mana, ustaz kat mana, ustaz kat mana. Dia tak tahu kita berasap dalam kereta. Semai maghrib pun tak lagi. Kat pukul 8 lebih baru sampai dah. Kan? Cabaran. Kan? Kadang-kadang macam-macam lah pengalaman kuliah. Kan? Terserempak dengan benda-benda yang tak sepatutnya pun ada. Macam-macam. Kan? Benda-benda tak sepatut tu selalu masa balik kuliah malam kan, kita balik malam, kadang sambung usrah apa bagi mesyuarat, macam-macam jumpa. Ada juga, tapi dia tak kacau, tak apa, dia tak ketuk pintu rumah, okey lah. Sekarang ni main ketuk-ketuk pintu pula kan, macam-macam hantu sekarang ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita kena cari redha dia. Maknanya dengarlah cakap Allah, jangan dilawan. Kita ni tak ada kuasa, tak ada kekuatan. Saya boleh hadir malam ni, tuan-tuan pun boleh hadir sebab Allah bagi kekuatan. Tuan-tuan jangan cakap saya boleh hadir malam ni sebab saya AJK. Tak. Bukan sebab AJK boleh hadir. Ada kat AJK tak ada. Bukan sebab kita anak Korea boleh hadir. Ada ramai lagi anak Korea tak hadir pun. Saya boleh datang masjid ustaz sebab saya dah pencen. Ramai yang pencen tak datang. Saya boleh datang masjid sebab rumah saya dekat ustaz. Ramai orang sebelah masjid tak datang. Rumah dekat je kan. 2-3 langkah sampai tak datang juga. Yang datang alhamdulillah lah kan. Jadi dia bukan cerita dekat atau jauh. Bukan cerita sehat ke sakit tak. Bukan pencen tak pencen, bukan. Cerita dia Allah bagi izin, Allah bagi kekuatan, kita sampai. Saya tuan-tuan, dululah pengalaman mula-mula kuliah tahun 2000 lah. 2000 sampai 2010. 10 tahun lah lebih kurang masa itu. Saya ada kuliah bulanan di Masjid Telekom Taiping. Masjid yang paling top di Perak. Paling top di Perak bukan di Taiping, di Perak. Masjid Telekom. Sebut je orang Perak mesti tahu je. Dia ada Masjid Telekom, Masjid Lama, Masjid Daerah. Tiga-tiga tu kira antara yang top lah. Top tu sebab kuliah dia penuh. Kalau biasa-biasalah ni cerita sebelum Covid kan. Kuliah maghrib tu macam sikit lagi nak penuh masjid. Penuh tuan, memang ramai. Dan saya kadang naik bas, tak larat mandu kan. Naik bas, kadang saya naik kereta. Dan saya pernah tanya satu AJK masa tu. Saya tanya, saya kata, Haji, dah ramai-ramai yang datang ni. Masa tu dah nak balik siapa paling jauh sekali? Sebab dalam Telekom Taiping tu, dalam kuartus Telekom tu, orang kuartus berapa kerat aja. Yang lain semua orang luar. Kalau kira kuartus tu, satu sos tak sampai saya rasa. Tak ada pun. Tapi penuh tu sebab orang luar. Orang Kemunting, orang Air Kuning, orang jauh-jauh. Saya tanya dia, siapa paling jauh? Dia tunjuk saya, ustaz nampak pakcik tua tu. Nampak? Tengok dia naik motor apa? C70. Kapcai lama kan? C70. Saya kata berapa jauh dia duduk? Dia nak sampai sini ustaz? Sejam lebih ustaz. Sejam lebih tuan. Melalui kebun getah, jalan gelap, hutan. Dia kata hujan ke, ribut ke ustaz, mesti sampai. Pasal apa? Dia ada kekuatan. Allah bagi kekuatan tu pada dia. Sebab tu saya kata, bila kita boleh buat benda baik, jangan berasa hebat sangat. Oh aku ustaz. Bukan sebab ustaz tak ustaz. Allah izin jadi. Allah tak izin, tak sampai malam ni. Kan? Walaupun dah rasa lega boleh rentah-rentah negeri ni. Satu Ahad ni saya tak tahulah, highway mau jam agaknya.
Orang nak balas dendam dah lama tak keluar kan. Jadi tuan-tuan, kita nak sebut, nombor 2, carilah redha Allah. Dan yang terakhir tuan, kita ada sikit masa lagi. Yang terakhir, mencari keampunan Allah. Semua orang ada dosa. Saya ada dosa, tuan-tuan, ibu-ibu, semua ada dosa. Kecil besar, sikit atau banyak saja. Kadang orang kata, ustaz bolehlah, dosa tak ada. Tahu mana ustaz tak ada dosa? Kalau tuan-tuan tahu dosa ustaz, tak panggil ceramah malam ni. Itu aja nak beritahu. Kan? So itu bila orang tengok kita ni baik, bersyukurlah kata ulama. Bukan sebab kita baik kan, tapi sebab Allah tutup aib kita. Kan? Allah sembunyi aib kita tuan-tuan. Kita ni banyak aib, banyak kelemahan. Bukan sebab kita baik. Ustaz ni pun bukan sebab dia baik. No, ustaz ni Allah tutup aib tu, orang tak nampak. Syukurlah. Tak kira lah ustaz tak ustaz pun, tapi bila orang pandang kita ni baik, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan? Sebab Allah tutup aib kita. Jadi jangan sombong. Dosa, semua orang ada dosa. Minta ampun. Allah Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Dan bila kita bertaubat, minta ampun tu taubat sungguh-sungguh, yakinlah taubat kita Allah terima. Ingat hadis Nabi SAW, bila Nabi kata, wa khairul khatta'it tawwabun, atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat. Jadi dosa ni tak usah sembang tuan. Sejak kita sekolah dulu dah ada dosa. Dosa lawan cikgu, dosa ponteng sekolah. Kan? Mak ingat kita pergi sekolah, terjun sungai. Kan, balik buat-buat segar sikit. Macam-macam taktik dulu kan. Dulu mana ada game-game handphone ni kan. Semua main terjun sungai, main galah panjang, curi buah mangga orang. Tu dosa kita lah tu. Zaman-zaman dulu. Jadi masa sekolah dosa, dah kahwin berdosa, dah bercucu bercicit pun berdosa. Sampai hari ni pun dah nak pencen pun berdosa. Macam-macam dosa kita ada. Tapi percayalah tuan-tuan, selama mana kita anggap dosa-dosa tu memang dosa kita, itu dah kira terbaik lah tu. Yang lebih teruk, ulama kata orang yang tak rasa diri dia berdosa, sebenarnya itulah satu dosa. Kita tak rasa diri kita berdosa kan. Kita rasa okey je. Orang lain je berdosa kan. Oh, hebat kita ni. Jangan. Macam-macam dosa kita tuan. Jadi minta ampun, perbanyakkan istighfar. Kan? Sebut astaghfirullahalazim. Itu paling pendek kita boleh sebut. Kita sebut tu dengan cara berapa jumlah yang kita mampu lah. Boleh 100 kali sehari pun tak apa, lebih lagi cantik, banyak-banyak pun boleh. Banyak-banyak lah istighfar minta ampun. Sebab dengan istighfar tadi, ulama kata sebenarnya kita dapat dua benda secara tidak sedar. Yang pertama, Allah ampunkan dosa kita. Bila istighfar ni, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Kena sangka baik begitu. Jangan nak minta ampun, saya ni dah bertaubat Zat, lantak Tuhan nak terima, tak mau sudah. Memang confirm tak terima. Kalau macam tu kita punya cakap kan, memang reject awal lagi. Jadi sangka baik. Dan yang kedua sebenarnya, bila kita banyak istighfar ni, iaitu Allah akan murahkan rezeki kita. Berdasarkan kisah Nabi apa yang banjir besar? Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh kan banjir besar. Bila Allah suruh Nabi Nuh istighfar, faqul tastaghfiru rabbakum, wahai Nuh, kata Allah, minta ampunlah dengan Tuhan kamu, istighfarlah padaku. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya aku Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilus samaa alaikum midrara,
Dengan kamu istighfar, aku turunkan hujan yang lebat mencurah daripada langit. Hujan lebat tu kata ulama rezeki. Sebab tu kena rajin istighfar. Allah murah rezeki kita. Murah rezeki ni semua orang tahu, bukan duit ringgit saja. Hati tenang pun murah rezeki. Rumah kita malam-malam tak diketuk orang pun murah rezeki. Kacau kau dia buat ketuk-ketuk tengah malam buta. Sini ada? Tak ada? Tak ada no? Minta jauh lah. Macam-macam riwayat kata ajaran ilmu hitam lah kan. Wallahu alam lah. Mungkin boleh jadi juga. Jadi sebab tu kena baca doa pelindung kan. Dalam rumah kita kena ada bacaan Quran walaupun sedikit, supaya Allah lindung rumah kita, insya-Allah. Baik. Waktu mana? Oh, ada 3 minit. Baik. 3 minit lagi kita akan habiskan kuliah kita malam ni. So, perbanyakkan istighfar. Orang yang ada masalah banyak dalam hidup pun kena rajin-rajin istighfar, insya-Allah. Allah Ta'ala pasti akan menunjuk jalan selesai setiap permasalahan hidup yang kita ada, insya-Allah. Jadi bila istighfar maknanya kita sedar kita ni ada dosa. Dulu-dulu Ustaz, dulu saya tak semayang. Ramai orang tak semayang dulu. Kita tanya balik, sekarang akak dah semayang? Dah Ustaz. Selesai. Dulu tu ibaratnya padam buang lah. Padam. Kita tutup fail, lama buka yang baru. Padam. Dulu saya tak pakai tudung Ustaz. Ni akak sekarang dah pakai tudung elok. Sekarang okey dah. Okey dah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dulu tu. Dulu tuan-tuan, mana ada agama kita ni dulu. Kan? Saya pun sekolah rendah tahun 80-an, 81 saya darjah 1. Umur saya 7 tahun masa tu. Sekolah pendek. Kalau saya buka fail gambar sekolah rendah sekarang, muntah darah tengok. Ngeri kan. Ya Allah, aku ke sekolah pendek ni. Tuan-tuan yang gelak, tuan-tuan pun sama. Sama lah. Yang perempuan skirt biru pekat. Kalau sekolah menengah biru cair kan. Lebih kurang, saya pun dah tak ingat mana satu biru. Jadi itulah zaman kita dulu kan. Tak mengaji, tak faham. Dulu awal 80-an nak cari orang pakai tudung pun tak jumpa. Yang pakai tudung kat sekolah kita ustazah je. Itu pun scarf. Selendang gitu, lilit leher gitu je. Nampak rambutnya juga kan. Zaman itu. Tapi hari ni alhamdulillah tuan-tuan, orang dah faham agama. Kan? Orang dah reti. Tak apa, itu nikmat Allah bagi. Jadi dulu Ustaz, dulu tak ada cerita. Dulu semua orang ada dosa. Jadi tugas kita minta ampun, minta maaf dengan Allah, kita bertaubat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih banyak pada semua yang bersama pada malam ini di masjid, dan semua yang menonton live kita pada malam ini daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Arizona pun ada. Arizona tuan-tuan tahu, bukan kat Gombak tau. No. Arizona ni dekat Amerika Syarikat. Jadi ada anak murid, bukan anak murid lah, dia selalu ikut juga kuliah saya. Dia duduk di Arizona dah 20 tahun. Orang Malaysia kita mungkin, orang Malaysia Singapura macam itulah. Kan? Jadi seronok kita buat live ni pasal satu dunia boleh tengok tuan. Yang paling jauh pernah tengok live saya daripada kutub lah dah, daripada Rusia. Itu pernah. Kita tengah live tu dia komen, saya menonton live Ustaz dari Rusia. Tapi bukan orang Rusia lah, orang Malaysia lah. Kalau orang Rusia dia tak faham satu abuk kan. Dan ada sekali tu yang saya rasa terkesima sekejap. Bila dia komen, saya sedang menonton kuliah Ustaz secara live di atas kapal di tengah laut China Selatan. Aku cakap dia buat apa tengah laut tu? Kan dia kerja oil and gas ke saya tak tahu. Tapi tengah laut tuan. Kita tak terfikir tak? Kita kuliah kat masjid, kat rumah, orang tengah laut boleh tengok. Itu teknologi lah. So kita gunakan. Buatlah Facebook ke TikTok ke apa benda yang boleh masuk, jalan, insya-Allah.
Jadi terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah.